Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat berkumpul. Kita akan dapat sekali lagi berada di online dalam siri yang ke-24. Dalam siri yang ke-24 solusi syariah 30 minit, dan kita akan extra lagi 30 minit sekiranya ada berkaitan apa-apa sahaja soalan. Jadi sementara menunggukan kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton setia FB Live Syazril Ibnu Mustafa ini untuk masuk, dan sahabat-sahabat yang di luar sana yang belum lagi like, share page Syazril Ibnu Mustafa, teruskan share, insyaAllah share dan like supaya apa yang kita sampaikan ini dapat tersebar, dapat memberi ilmu, sekurang-kurangnya ilmu yang kita perolehi ini dapat satu pahala, dan pahala itu dapat dikongsi bersama. Walaupun ilmu sedikit, tapi bila kita amalkan, insya-Allah, walaupun tidak diamalkan kepada diri sendiri, mungkin diamalkan kepada saudara mara, mungkin diamalkan kepada sahabat-sahabat, mungkin diamalkan kepada pihak lain. Ini adalah satu pahala dari segi ilmu yang sedikit ini, insya-Allah. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang isu berkaitan dengan harta sepencarian. Timbul pula tentang harta sepencarian. Sebelum ini kita berbicara tentang harta Ismail Ulam Raja. Kita berbicara tentang harta puaka, kita berbincang tentang berkaitan dengan sengketa, berkaitan dengan harta faraid juga kita berbincang. Tapi ada satu lagi tuntutan yang mempunyai hak terhadap siapa. Pada malam ini kita akan bicarakan berkaitan dengan harta sepencarian. Tetamu kita pada malam ini iaitu Ustaz Ahmad Fuad, rakan kongsi saya, iaitu Ketua Cawangan Syazril Khairi Mustafa Associate di Melaka. Beliau akan membahaskan tentang isu harta sepencarian. Sebelum saya nak meneruskan kita punya talk kita pada malam ini, teruskan share, teruskan like page dan saksikan teaser ini terlebih dahulu, insyaAllah. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam solusi syariah siri yang ke-24, dan membicarakan pada malam ini adalah berkaitan dengan harta sepencarian. Dan Ika, isteri Muhammad Farouk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sahabat-sahabat luar mungkin boleh teruskan share dan like, insya-Allah. Seperti mana yang saya katakan, walaupun ilmu yang sedikit ataupun kerdil ini mungkin memberi satu pahala yang boleh kita kongsi bersama, insyaAllah. Jadi saya terus ke talian membawa Ustaz Muhammad Fuad dan Ahmad Fuad, iaitu rakan kongsi saya, seorang peguam syar'i beramal di Melaka dan merupakan Ketua Cawangan Syazril Khairi Mustafa Associate di Melaka. Dan pada malam ini kita akan membahaskan tentang harta sepencarian. Assalamualaikum dan Ahmad, sihat? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar kan? Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Okey, saya akan teruskan persoalan pada malam ini, dan kita memberi ruang kepada penonton-penonton di luar sana sekiranya mempunyai persoalan, apa-apa sahaja soalan berkaitan apa-apa sahaja berkaitan dengan harta sepencarian dan harta tuntutan dan sebagainya, boleh di-type di ruangan komen. InsyaAllah Ustaz Fuad dan malam ini cuba merungkaikan permasalahan anda. Dan
Soalan sama berkaitan harta sepencarian. Jadi kita nak tahu jugalah apa yang dikatakan dengan harta sepencarian ini. Kita nak berdengar harta sepencarian sampai yang kata harta sepencarian ini tidak ada dalam hukum syarak. Harta sepencarian ini perlu diasaskan kepada faraid terlebih dahulu, bukan harta sepencarian. Menjadi konflik apabila berlakunya sesuatu kematian, tuntutan suami atau isteri. Ini yang akan terjadi kebiasaannya. Jadi yang dimaksudkan dengan harta sepencarian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Syazril kerana menyemput saya sekali lagi bagi tajuk berkenaan dengan harta sepencarian. Baik, secara ringkasnya harta sepencarian ni apakah yang dimaksudkan dengan harta sepencarian? Secara ringkasnya harta sepencarian ni adalah satu harta yang mana sama ada harta alih ataupun harta tidak alih yang diperolehi bersama oleh suami isteri dalam tempoh perkahwinan yang berkuat kuasa mengikut syarak lah, mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Dan dalam definisi harta sepencarian ini juga telah ditafsirkan di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di dalam tafsiran kurungan atau tafsiran section 2 berkenaan dengan apa itu harta sepencarian. Dan bila kita lihat apakah yang dimaksud dengan harta sepencarian ini, kita secara langsungnya kita dapat bahagikan kepada 3 kategori lah. Yang pertamanya, kategori pertama iaitu harta sepencarian ni harta yang diperolehi dengan usaha bersama antara suami dan isteri. Yang mana seperti contoh suami dan isteri berusaha bersama-sama untuk mendapatkan sesuatu harta tersebut. Yang keduanya di dalam tafsiran harta sepencarian juga kita boleh dapat bahagikan kepada kategori yang kedua iaitu dengan usaha tunggal salah satu pihak. Seperti salah satu contoh pihak suami bekerja dan pihak isteri tidak bekerja dan pihak suami menggunakan dengan pendapatan dia, gaji dia mendapatkan sesuatu harta itulah dalam tempoh perkahwinan. Itu usaha tunggal. Dan yang ketiganya aset-aset di dalam tafsiran harta sepencarian itu juga kita boleh dapat tengok dia juga menunjukkan bahawa aset-aset yang diperolehi sebelum daripada perkahwinan pihak-pihak. Jadi sebelum daripada perkahwinan pihak-pihak seperti contoh suami mempunyai ataupun suami ataupun isteri ada tanah, sekeping tanah ataupun harta pusaka daripada waris ataupun daripada ibu bapanya, kemudian dia berkahwin dan tanah tersebut dimajukan dalam tempoh perkahwinan di antara di antara suami dan isteri tersebut. Dan itu yang kita boleh katakan apa itu harta sepencarian lah. Okey, secara jelas yang dikatakan harta sepencarian seperti mana yang diulas oleh Tuan Ahmad Fuad tadi, yang paling jelas iaitu harta dia yang pertama itu mesti perkahwinan dulu. Dia mesti berkahwin. Ini saya cuba ringkaskan. Yang paling jelas iaitu harta yang diperoleh selepas daripada perkahwinan yang dikongsi oleh kedua-dua belah pihak. Mungkin itu adalah harta sepencarian. Yang kedua, harta yang diperoleh selepas daripada perkahwinan dan dipunyai oleh satu pihak tetapi diusahakan bersama. Itu juga adalah harta sepencarian. Dan juga satu lagi, harta sepencarian yang diperolehi sebelum daripada berkahwin tetapi diusahakan selepas daripada berkahwin, juga dalam kategori harta sepencarian. Jadi saya nak teruskan soalan kepada Tuan Ahmad Fuad. Jadi kita dah tahu dah secara definisi harta sepencarian. Kalaulah kita tengok dalam enakmen, sama ada isteri, sama ada suami boleh menuntut harta sepencarian ini. Kena ingat harta sepencarian ini ada, kita akan jelaskan dalam sembang solusi syariah kita pada hari ini. Jadi apakah perkara yang diambil kira dalam menentukan harta sepencarian? Silakan. Baik. Dalam menentukan perkara yang diambil kira, yang pertamanya dalam menentukan harta sepencarian ni pihak-pihak kena tahulah antara bila kita nak mulakan tuntutan harta sepencarian ni, kita akan mulakan, kalau di Malaysia ni kita akan mulakan di Mahkamah Tinggi Syariah.
Yang mana dalam Mahkamah Tinggi Syariah ini dia berbidang kuasa dalam menentukan harta pencarian umat orang Islam antara pasangan orang Islam dalam negeri-negeri tertentu lah, mengikut kepada negeri-negeri yang pihak-pihak bermaslahatin. Baik, bila kita dah failkan ke dalam Mahkamah Tinggi Syariah, apakah perkara yang diambil kira dalam menentukan pembahagian harta pencarian ini? Baik, secara ringkasnya, benda yang diambil kira dalam menentukan harta pencarian ini ada dua benda lah. Yang pertamanya, sumbangan secara langsung. Baik, seperti yang kita tahu, sumbangan secara langsung ni seperti mana yang biasa yang kita tahu, iaitu seperti sumbangan kewangan, dan juga yang keduanya sumbangan tenaga. Sumbangan kewangan seperti contohnya, kita ambil contoh rumah, yang mana kalau salah satu pihak ataupun kedua-dua belah pihak bersama menyumbang dalam memiliki rumah tersebut ataupun harta tersebut, suami membayar deposit, bulanan dibayar oleh isteri ataupun dikongsi bersama, itu dikatakan sebagai sumbangan kewangan lah. Yang keduanya sumbangan tenaga. Sumbangan tenaga seperti salah contoh tanah sawah ataupun tanah pertanian diusahakan bersama dan hasilnya dijual dan mendapat hasil, dan itu dikatakan sebagai salah satu sumbangan tenaga. Itu dimasukkan dalam kategori sebagai sumbangan secara langsung. Itu antara perkara yang diambil kira dalam menentukan harta pencarian. Itu yang pertama, iaitu sumbangan secara langsung. Yang keduanya, dalam menentukan harta pencarian ini, mahkamah akan mengambil kira ataupun akan lihat kepada sumbangan secara tidak langsung. Kebiasaannya sumbangan secara tidak langsung ni ianya akan dilihat kepada pihak isteri lah. Seperti contohnya, isteri yang tidak bekerja ataupun pasangan, salah seorang pasangan yang mana suami sahaja bekerja dalam mencari nafkah ataupun memiliki harta, tetapi dalam masa yang sama isteri tidak bekerja dalam tempoh perkahwinan itu. Jadi di dalam kategori ini biasanya sumbangan tidak langsung akan berbalik kepada pihak isteri, dan sumbangan tidak langsung ini kita akan dapat lihat mana seperti mana contoh pihak isteri dalam menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak ataupun memberikan ketenteraman jiwa kepada pihak suami apabila dia pergi bekerja. Itu dikira sebagai sumbangan tidak langsung. Itu yang kita dapat lihat lah. Dan yang keduanya, dalam sumbangan tidak langsung juga kita boleh tengok seperti mana kes-kes yang pernah diputuskan. Sumbangan tidak langsung ini juga boleh diambil kira pengaruh daripada isteri lah. Seperti mana contoh, isteri itu adalah seorang yang berpengaruh dan dia tidak bekerja, dan hasil daripada pengaruh isteri itu suami dapat berjaya memiliki harta yang tertentu lah dalam tempoh perkahwinan. Jadi sumbangan tidak langsung ni kita akan ambil kira yang pertama berkaitan dengan pengorbanan dalam menumpukan tugasan rumah tangga. Yang keduanya pengaruh isteri juga boleh dikategorikan sebagai sumbangan tidak langsung dalam tuntutan harta pencarian. Itu benda-benda yang penting yang diambil kira dalam untuk menentukan harta pencarian. Okey, agak begitu jelas apa yang disampaikan oleh Tuan Mahfad. Kalau boleh Tuan Mahfad, boleh tak mic kepada earphone ni diletakkan di mulut sebab suara slow. Suara perlahan sangat. Suara slow. Kalau mic dia tak kuat, tak bunyi kuat, dia slow. Maknanya kalau boleh dia punya earphone ataupun mic di sini diletakkan di mulut ke dan boleh. Okey. Jelas kan? Jelas sikit. Okey, jelas. Mungkin boleh pegang di tangan insya-Allah. Okey, kita nak teruskan persoalan tentang harta pencarian. Kita tahu harta pencarian ini adalah boleh dapat secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin kita kata langsung ini adalah memerlukan sumbangan duit dan sebagainya. Tidak langsung ini hanya sekadar sokongan ataupun sokongan moral ataupun bekerja tanpa menyumbangkan duit, cuma menyumbangkan tenaga. Jadi di antara disebabkan tuntut langsung dan tidak langsung ini, mungkin ada pihak-pihak yang boleh menuntut kepada harta pencarian tersebut. Jadi dalam peruntukan, dalam tindakan, dalam pengetahuan Tuan Ahmad Fuad, siapakah yang berhak untuk menuntut
harta sepencarian ini? Siapakah yang berhak? Silakan. Baik. Dalam harta pencarian, siapakah yang berhak untuk menuntut harta pencarian ni? Yang pertamanya bila kita kena tengoklah peruntukan undang-undang, siapakah yang berhak. Di dalam harta pencarian ini disebut dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam terdapat 3 tempat yang mana disebut. Yang pertamanya di dalam tafsiran Seksyen 2, yang keduanya di dalam Seksyen 23 dan yang ketiganya Seksyen 122. Dan di dalam seksyen tersebut kita akan dapat tengok yang mana kebiasaannya yang boleh menuntut harta pencarian ini, yang pertamanya adalah sama ada seperti mana dalam tafsir seperti mana dalam takrif harta pencarian tersebut, iaitu pasanganlah, suami ataupun isteri. Sama ada suami memulakan harta pencarian ataupun isteri yang mulakan tuntutan harta pencarian, antara salah satulah. Yang keduanya, ketiganya yang boleh menuntut harta pencarian ni adalah waris kepada salah satu pihak, waris kepada pihak suami ataupun waris kepada pihak isteri. Kebiasaannya waris ni boleh tuntut bila berlakunya kematian salah seorang lah. Anda kata kalau suami meninggal sebelum ada apa-apa perintah harta pencarian, so waris suami ataupun waris isteri boleh menuntut harta pencarian sebelum dibahagikan kepada pembahagian pusaka. Itulah antaranya, iaitu suami. Yang pertama suami, isteri, dan yang ketiga adalah ahli waris. Itu orang-orang yang boleh menuntut harta pencarian. Ahli waris lah. Maknanya dari segi kesimpulan tu suami, isteri dan ahli waris lah untuk menuntut harta pencarian. Ada juga kes-kes yang tertentu melibatkan suami dan isteri. Ada juga mahkamah tidak menerima untuk tuntutan waris disebabkan waris ini bukan pihak-pihak yang bertikai, contohnya anak dan sebagainya. Jadi namun ada dalam alasan penghakiman berkaitan waris menuntut hak atas pencarian ini. Namun mahkamah syariah yang seperti mana penghakiman itu bergantung kepada hakim bicara tersebut dan dia tidak mengikat mana-mana hakim untuk merujuk kepada mana-mana penghakiman kes yang terdahulu. Cuma kes-kes terdahulu hanya dijadikan sebagai panduan dalam alasan penghakiman, kecuali dah kita nyatakan bukti, dokumen, otoriti yang boleh menyokong dan meyakinkan mahkamah bahawa waris boleh menuntut harta sepencarian. Okey, jadi saya nak teruskan soalan. Bilakah tuntutan harta sepencarian ini boleh dibuat? Baik. Saya berbalik kepada peruntukan undang-undang yang mana yang membolehkan bilakah harta pencarian ini boleh dituntut. Yang pertamanya, harta pencarian ini boleh dituntut bila mana ketika mana berlaku perceraian lah antara suami dan isteri. Bila berlaku perceraian, salah satu pihak ataupun mana-mana pihak daripada suami isteri ini boleh memulakan tuntutan harta pencarian. Itu yang pertamanya, selepas berlaku perceraian. Yang keduanya, bila berlaku semasa suami berkahwin lain ataupun berpoligami, dan ketika itu isteri ataupun isteri yang sedia ada boleh menuntut tuntutan harta pencarian daripada pihak suami walaupun dalam tempoh masih lagi berkahwin lah, dalam tempoh yang mana pihak suami itu hendak berpoligami, jadi tuntutan harta pencarian itu boleh dituntut. Itu yang kedua, situasi yang kedua. Dan situasi yang ketiga, bila berlaku kematian salah satu pihak, sama ada pihak isteri ataupun pihak suami yang meninggal, maka ini adalah kategori ketiga yang boleh salah satu pihak menuntut harta pencarian. Dan kalau kita tengok juga di dalam arahan amalan ataupun kes-kes yang pernah diputuskan, yang mana saya pernah merujuk satu keputusan ataupun alasan rayuan mahkamah syariah berkenaan dengan bilakah masa yang boleh dituntut harta pencarian ini. Kalau kita tengok dalam arahan amalan yang dikeluarkan, tuntutan harta pencarian ini boleh dituntut dalam tempoh tuntutan perceraian ataupun selepas perceraian. Maknanya dalam tuntutan perceraian itu membawa maksud benda tu belum berlaku cerai lagi, baru nak mulakan tuntutan cerai, tapi boleh membuat tuntutan harta pencarian. Jadi di situ mahkamah alasan rayuan penghakiman itu menyatakan bahawa tuntutan harta pencarian ini boleh dituntut walaupun belum berlaku perceraian.
semasa dalam tempoh perkahwinan lagi lah. Itu antara alasan-alasan yang saya baca, dan itu bergantung kepada mahkamah ataupun tafsiran hakim, dan benda itu tidak mengikat mahkamah lah. Tapi yang secara jelasnya 3 benda tadi yang boleh dituntut, iaitu tentang poligami, perceraian dan bila berlaku kematian. Itu yang secara jelas yang diperuntukkan dalam peruntukan undang-undang. Okey, saya simpulkan sekali lagi, bilakah boleh tuntutan, iaitu apabila poligami, perceraian dan kematian. Dan ada juga yang dikatakan oleh Tuan Ahmad Fuad tadi, kemungkinan orang suka bila kita test kes, kita tahu kes itu boleh dibuat ataupun tidak. Contohnya kes-kes yang melibatkan harta perceraian, kenapa tidak boleh dibuat semasa perkahwinan? Ada isu hari ini timbul, iaitu suami isteri membeli rumah. Contohnya suami membeli rumah, meletakkan setengah bahagian isteri, setengah bahagian suami, ataupun isteri membeli rumah dan pembayaran bulanan dibuat oleh beliau, setengah bahagian beliau dan setengah bahagian adalah suami. Dan apabila berlaku perceraian, peringkat ini timbul, adakah itu harta sepanjang? Disedangkan dalam pindah milik ataupun geran hak milik ini dinyatakan setengah bahagian. Ada tokoh-tokoh agamawan ataupun tokoh-tokoh perundangan pada hari ini mencadangkan sekiranya isteri membeli rumah, letaklah nama isteri. Suami membeli rumah, letaklah nama suami. Kita tidak tahu apa akan terjadi akan datang. Dan kita tidak tahu apa akan jadi. Sekiranya kita kata perkahwinan itu tidak ada anak, ataupun hanya ada anak lelaki, ataupun hanya ada anak perempuan sahaja, ataupun orang kata berkahwin dengan orang kata warga negara asing. Ini yang akan selalunya menimbulkan konflik. Pernah satu ketika kes saya mengendalikan kes, seorang suami isteri tidak ada anak, cuma hanya ada anak angkat. Kita boleh meletakkan satu hebah berdasarkan elector melantik pihak lain untuk mentadbir. Tetapi untuk memuaskan hati pihak-pihak, dia telah meyakinkan mahkamah bahawa keperluan untuk harta tersebut, perjanjian tersebut, persetujuan bersama di antara pihak-pihak tersebut diisytiharkan juga di atas syariat dan kat beliau. Mungkin kaedah boleh digunakan pakai asal perjanjian persetujuan semasa perkahwinan. Terus ada masih ada gangguan talian, mungkin malam, minta maaf sekiranya visual. Cuma soalan kita ni, iaitu soalan pertama, masih ada gangguan talian lagi? Tuan Ahmad Fuad, okey, boleh terima ni ke? Okey, boleh. Dah keluar soalan. Okey, dia terputus-putus. Okey, daripada isteri Muhammad Farouk, dia itu nikah ni selalu penonton serta FB Live Syazril Ibnu Mustafa ini. Okey, macam mana kalau kereta yang dia guna dah habis bayar tapi guna duit first down payment tu, saya buat loan sebanyak RM5K dan tiap-tiap bulan saya dipotong. Janji nak bayar tapi tak pernah bayar balik. Nama kereta atas nama dia. Apakah itu dikira atas pencarian? Maaf, saya cuba ingin tahu lebih lanjut. Silakan. Okey. Silakan Tuan. Baik. Berkenaan dengan kereta yang mana kalau dalam isu ataupun dalam kes ini, yang mana Puan Ika, yang mana kereta ini dibuat first down payment sebanyak RM5K. Kemudian lepas buat down payment, tiap-tiap bulan tiap-tiap bulan bayaran kereta itu dipotong melalui gaji Puan Ika. Dan adakah ini boleh dikata, lepas tu nama kereta itu atas nama pihak suami. Jadi adakah itu dinamakan sebagai harta pencarian? Baik, yang pertamanya kita kena tengok bahawa harta pencarian ni dia tidak semestinya harta tak alih. Dia boleh jadi juga sebagai harta tidak alih lah. Harta alih dan juga harta tidak alih. Harta alih ni sebagai salah satu contohnya seperti kereta lah, dan juga akaun saham, ASB dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi di dalam kes ini berkaitan dengan kereta ini, walaupun nama ataupun kepunyaan di dalam geran bukanlah pemilik
asal ataupun bukanlah penyumbang utama di dalam harta tersebut, tidak bermakna penama itu memiliki hak sepenuhnya di dalam harta pencarian tersebut. Anda kata kalau berlaku suatu tuntutan dan bila dibawa kepada mahkamah dan dilihat bahawa geran tanah ataupun geran kereta tersebut mempunyai nama suami, tetapi padahal pihak isteri yang membayar bulan-bulan, komitmen bulan-bulan dibayar oleh suami. Jadi di sini secara jelas ni kita perlu tahu bahawa nama seorang pada geran itu tidak menjamin bahawa dia akan mendapat 100% ataupun sepenuhnya milikan harta sembiarian tersebut. Jadi ini adalah kalau di pihak wanita ini benda itu ataupun kereta itu boleh dikategorikan sebagai harta sembiarian lah, dan benda itu sekiranya kalau berlaku pertikaian boleh dituntut sebagai harta sembiarian. Dan harta sembiarian ni seperti mana kita katakan tadi, kita kena buktikan sumbangan langsung lah, sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Dan kalau kita lihat tadi sumbangan langsung puan Ika ni lebih banyak dalam memiliki harta tersebut. Down payment 5k, lepas tu bulan-bulan pula dibayar melalui potongan gaji puan Ika, hanya nama saja pada atas suami. Dan benda itu boleh dikatakan ataupun diisytiharkan sebagai harta sembiarian dan boleh dituntut sekiranya berlaku pertikaian lah. Okey, seterusnya soalan daripada Muhammad Farahin Fain. Salam, saya ingin bertanya, adakah tuntutan harta pencarian adalah terhad kepada harta alih dan harta tak alih sahaja? Bagaimana dengan harta intelek seperti royalti, hak cipta, contohnya karya seni, muzik, karya sastra? Bolehkah harta-harta ini dituntut dan termasuk dalam teori harta pencarian? Silakan. Baik. Baik. Adakah harta ini tertakluk? Baik. Yang pertamanya, harta pencarian ini tidak hanya tertakluk kepada harta alih dan harta tidak alih lah. Dan secara ringkasnya, harta pencarian ni kalau kita tengok apa-apa harta yang boleh bernilai dalam yang mana harta itu diperolehi dalam tempoh perkahwinan dan benda itu boleh diisytiharkan sebagai harta pencarian. Seperti salah contohnya anda kata kalau karya seni, muzik, karya sastra, dan kita akan tengok dia dalam kategori yang macam mana. Adakah benda karya seni, muzik, karya sastra ini adalah benda-benda yang boleh mendatangkan ataupun orang kata memberikan orang kata sebagai hasil lah dalam tempoh perkahwinan. Anda kata kalau contohnya kalau kita katakan karya seni, muzik contohnya, yang menyanyinya suami, yang buat lagunya isteri. So hasil royalty ataupun hasil daripada duit-duit tu boleh dituntut sebagai sumbangan dalam harta pencarian lah, dan benda itu boleh dimasukkan dalam harta pencarian. Cuma kita kena buktikan pada mahkamah berkenaan dengan sumbangan kita. Apa kita kena detailkan lah apa yang kita nak tuntut dan apa yang dimasukkan dengan karya seni dan muzik, benda-benda itu semua. Dan benda itu boleh dituntut sebagai harta pencarian. Ya, jelas lah, saya harap Tuan Muhammad Farahin Fain jelas. Sebab atas pencarian apa-apa aset yang diperolehi, dan kita kena ingat dia secara langsung dan tidak langsung. Jadi perkara ini, elemen-elemen ini perlu atau boleh dibuktikan di mahkamah disebabkan dalam tempoh perkahwinan tersebut sumbangan isteri ini secara tidak langsung membantu suaminya tadi mendapatkan suara yang cantik, menyanyi dan sebagainya. Ada elemen-elemen yang tertentu boleh membuktikan wujudnya sumbangan tidak langsung. Atau wujudnya sumbangan yang tidak langsung ini, mahkamah boleh mentafsirkan, mahkamah boleh membuat penghakiman bahawa wujudnya harta pencarian. Cuma kadarnya mahkamah akan tentukan berapa bahagian yang sesuai untuk isteri dan berapa bahagian yang sesuai untuk baki yang perlu difaraikan kepada ahli waris, insyaAllah. Jadi kita teruskan soalan. Maaf pada malam ini mungkin visual yang tidak begitu sesekat, dan kita cuba atasi yang dengan keadaan yang baik. InsyaAllah cuba jawab dengan keadaan yang baik, insyaAllah. Jadi saya teruskan. Ika, daripada Puan Ika lagi, bagaimana pula barang-barang elektrik atau perabot dibeli secara kongsi tapi saya lebih banyak keluarkan wang tapi atas nama dia semasa proses pembelian tersebut, apakah itu kategori harta pencarian? Silakan. Baik. Baik, berkenaan dengan soalan Puan Ika ni sama jugalah seperti yang isu kereta tadi. Benda ni walaupun di atas nama salah satu pihak, atas nama pada pihak suami, tidak semestinya dia mempunyai pemilikan penuh di dalam harta tersebut. Dan di dalam kategori ini barang-barang elektrik,
perabot ini boleh dikategorikan sebagai harta alih lah, dan benda itu boleh dituntut sebagai harta pencarian. Dan yang penting sekali, seperti yang kita sebelum ni kita katakan bahawa sumbangan langsung dan sumbangan tak langsung itu yang perlu dibuktikan pada mahkamah, walaupun nama itu hanya nama salah satu pihak saja. Okey, yang dijelaskan oleh Ustaz Mafan ni, Tanah Mafan ni, bahawa harta alih. Apa dia harta alih? Kadang-kadang kita undang-undang masa peringkat awal saya mengaji dulu, saya belajar dulu, saya pening kepala. Apa dia harta alih? Apa dia harta tidak alih? Rupanya harta alih ni harta yang kita boleh angkat dan pindah randahkan dia. Contoh periuk, pinggan mangkuk, mesin basuh, lepas tu duit ringgit, itu adalah harta alih. Harta tidak alih, apa dia harta yang tidak alih? Harta yang kita alihkan. Contohnya, masih ada gangguan lagi. Masih ada gangguan. Kita cuba tengok. Tuan Fahad, okey, masih ada gangguan. Boleh. Gangguan. Tapi akan dengan kali ini kita tak boleh angkat harta tersebut. Masih lagi hilang. Saya mohon maaf pada malam ni. Gangguan pada host. Saya tak tahu mana cuba saya upaya gangguan yang berlaku. InsyaAllah kita cuba juga untuk menjawab. Okey, saya teruskan dengan soalan daripada Ika isteri Muhammad Farouk. Okey, sekali lagi Ika bertanyakan soalan. Okey, ini yang tanyakan soalan tadi sebentar tadi. Okey. Seterusnya kaitan daripada Muhammad Muaz. Salam, kalau rumah suami dengan isteri pertama, kemudian isteri meninggal, kemudian si suami berkahwin lain, kemudian si suami meninggal dunia, adakah rumah itu juga dibagi harta pencarian atau milik pusat si suami dengan isteri pertama dahulu? Minta penjelasan tuan. Terima kasih. Silakan. Baik. Kita kembali kepada tafsiran apa itu harta pencarian. Yang mana harta pencarian kalau kita tengok, kalau kita lihat, ianya adalah harta yang dimiliki dalam tempoh perkahwinan. Yang mana dalam kes ataupun dalam isu Puan Encik Muaz ini, yang mana isteri pertama dan juga suami telah berkahwin dan telah memiliki sebuah rumah. So, bila memiliki harta tersebut dalam tempoh perkahwinan itu, kita dah katakan itu adalah sebagai harta pencarian lah. Tetapi kemudian dalam tempoh perkahwinan itu, kemudian isteri yang pertama pula meninggal. Jadi di dalam bila berlaku meninggal atau bila berlaku kematian, yang pertamanya akan berlaku pengurusan pusaka. Di sinilah yang kita katakan tadi bahawa bila berlaku kematian ni, harta pencarian itu boleh dituntut ataupun boleh dibahagikan kepada dituntut oleh ahli waris daripada pihak isteri lah, dan bergantung kepada situasi mahkamah, sama ada mahkamah menerima ataupun tidak berkenaan perkara tersebut. Dan dalam pembahagian pusaka, sebelum kita nak bahagi pusaka, faraid dan sebagainya, seelok-eloknya kita kena declare juga harta pencarian untuk kita tahu, untuk kita bahagikan bahagian isteri tersebut dan kita bahagikan kepada pusaka lah, sekiranya kalau ada lah. Tetapi kalau tidak ada, maknanya benda itu akan jadi pembahagian pusaka secara faraid, dan kita kena tengoklah sama ada faraid ataupun pembahagian yang macam mana. Tetapi andai kata kalau kita jangkakan bahawa tidak ada pembahagian harta pencarian bila isteri pertama tadi meninggal, kemudian dia berkahwin baru dengan isteri kedua. Jadi di sini adakah ianya menjadi harta pencarian kepada pihak isteri kedua? Baik. Di sini bila kita tengok harta pencarian ini bergantung kepada sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung pihak-pihak. Jadi walaupun harta tersebut telah dimiliki sebelum daripada suami berkahwin dengan isteri yang kedua yang baru ni, ada ataupun tidak sumbangan, isteri yang baru ni di dalam harta tersebut, dalam sumbangan langsung dia, sumbangan tak langsung dia. Andai kata kalau dia tidak bekerja, isteri yang baru tidak bekerja ataupun dia jadi suri rumah, jaga rumah, so ada sumbangan dekat situ.
Jadi penentuan dia kita kena tengok sumbangan tidak langsung dan sumbangan langsung dalam menentukan harta pencarian. Dan dianya juga boleh jadi harta pencarian kepada bekas isteri, kepada isteri yang kedua yang baru tadi, dan bergantung kepada sumbangan dalam tempoh perkahwinan tersebutlah. Dan yang itu kita kena tengok mahkamah yang akan tentukan berapa bahagian walaupun dia dah berkahwin dengan isteri yang kedua, berapa bahagian berdasarkan sumbangan yang disumbangkan oleh pihak isteri. Itu saja. Ya. Saya harap Tuan Muhammad Muaz bagi jelas dengan penerangan yang disampaikan oleh Tuan Muhammad Fuad tadi. Yang disampaikan saya cuba simpulkan sama ada boleh ataupun tidak boleh isteri kedua ini menuntut sebagai harta pencarian. Bagi jawapan Tuan Muhammad Fuad ataupun jawapan saya boleh. Boleh. Dengan cara macam mana? Apabila isteri pertama tersebut telah meninggal dunia, bahagiannya diberi bahagi secara faraid, ataupun si suami ini menuntut harta pencarian daripada bahagian si suami ini, si isteri ini. Jadi apabila meninggalkan baki, kemungkinan mungkin aset-aset tersebut ataupun rumah tersebut, anak-anak buat penolakan kepada bapa beliau, ataupun beliau membeli bahagian-bahagian itu daripada anak-anak beliau. Sebab sekiranya suami itu meninggal dunia, dia ada anak, dia akan dapat 1/4 bahagian. Tapi sekiranya meninggalnya isteri pertama itu tidak mempunyai anak, dia akan mendapat setengah bahagian daripada harta tersebut. Dia masih mempunyai hak. Dan sekiranya ada persetujuan di antara pihak-pihak, mungkin aset itu adalah aset dia, dan apabila dia berkahwin dengan isteri yang kedua, dia menjadikan tempat itu sebagai maskan syar'i. Bayangkanlah ada kes-kes yang saya kendalikan berkaitan dengan isu macam ni. Isteri kedua ini yang dia telah berkahwin bukan setakat setahun, 2 tahun, malahan 20-30 tahun mereka hidup dalam rumah tersebut. Adakah rumah tersebut boleh diisytiharkan sebagai harta pencarian? Dari segi perbicaraan, mahkamah menilai sumbangan langsung, sumbangan tidak langsung, siapa yang menjaga rumah tu, sekiranya pihak suami ini keluar bekerja, siapa yang menjaga rumah tersebut, dan berkemungkinan seperti mana dalam elemen yang mengatakan harta-harta yang diperolehi sebelum daripada perkahwinan tapi lepas perkahwinan ataupun memasuki perkahwinan sama-sama terhadap untuk menjaga rumah tersebut secara langsung dan tidak langsung, berkemungkinan kita serahkan kepada mahkamah untuk memutuskan, dan selalunya mahkamah akan menetapkan kadar berapa harta pencarian yang boleh diperolehi oleh isteri yang kedua. Sama ada jawapan kata boleh ataupun tidak, seorang peguam biasanya dia akan cuba untuk testkan kes ni, dan sekiranya dapat, perkara ini akan menjadi panduan kepada kes-kes lain untuk dirujuk. Jadi Tuan Muhammad Fuad masih ada di talian? Ya, ada. Tapi gambar dah terlekat dah ni. Tapi gambar lekat. Gambar lekat tapi masih ada di talian. Tak apa, kita teruskan soalan. Janji boleh dengar saya cakap. Okey, seterusnya soalan daripada Muhammad Asri. Assalamualaikum Tuan, bagaimana pengiraan atau sumbangan yang diambil secara harta pencarian secara langsung? Silakan. Baik. Pengiraan. Waalaikumsalam lah. Berkenaan dengan pengiraan sumbangan yang dikira secara langsung ini, dia kena tengok juga bergantung kepada situasi lah, dan pengiraannya kebiasaannya dilakukan oleh pihak mahkamah. Dan dalam menentukan kadar pembahagian harta pencarian ni, mahkamah dia akan tengok sumbangan langsung, takat sumbangan yang pertamanya, takat sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Dan mahkamah juga akan tengok juga benda-benda apa yang terhutang, yang mana andai kata kalau harta tersebut dapat dalam tempoh perkahwinan tetapi salah satu pihak saja yang menanggung hutang, so benda tu akan diambil kira jugalah. Dan yang seterusnya, mahkamah juga akan tengok juga keperluan anak-anak yang belum dewasa. So benda-benda ini akan mempengaruhi kadar pembahagian harta pencarian. Jadi sumbangan langsung ini dia bergantung kepada situasi itulah. Andai kata kalau dia yang mengeluarkan deposit, contoh kalau kita katakan kereta, dia mengeluarkan deposit, kemudian dia mengeluarkan bayaran bulanan. So mahkamah akan tengok, andai kata kalau itu menjadi tuntutan harta pencarian, mahkamah akan tengok juga nilai semasa, berapa hutang yang telah dibayar, berapa hutang yang tinggal. So benda-benda tu juga akan mempengaruhi dalam sesuatu jumlah harta pencarian tu.
So nak spesifikkan berapa nilai untuk sumbangan langsung ini, kena tengok juga berapa dia punya hutang, berapa dia punya jumlah yang telah dibayar, dan kena tengok juga takat sumbangan. So benda-benda ni akan mempengaruhi lah. So dia bergantung kepada situasi, dan yang seterusnya kita akan berikan pada mahkamah untuk menentukan kadar pembahagian, sama ada berapa pembahagian yang kita akan dapat berdasarkan sumbangan-sumbangan yang telah dikeluarkan. Okey, jadi saya harap tuan tadi faham tentang pembahagian kadar. Kadar ini tidak tetap. Mungkin 1/2, mungkin 1/3, mungkin 2/3, mungkin 1/4, mungkin 1/5, mungkin 1/8, mungkin 1/10, mungkin 20%, mungkin 15%. Itu berdasarkan keputusan-keputusan mahkamah yang saya telah lalui dari segi keputusan. Dan ada kes yang melibatkan seorang suami itu, dia membeli sebuah aset, dan isteri ini, contohnya dia membeli sebuah sawah ataupun ladang dan benda. Isteri ini sama-sama untuk bekerja berkongsi bersama-sama untuk mengusahakan. Dalam kes tersebut, mahkamah mengisytiharkan 1/3 bahagian. Bagaimana dengan keadaan hak rata ataupun 50-50%? Maknanya pihak ini sama saling sumbang menyumbang dari segi pembelian, bayaran loan, lebih kurang sama, RM300 seorang, RM300 seorang untuk bayaran bulanan, masing-masing buat renovate. Mahkamah mengisytiharkan setengah bahagian. Ada juga kes yang melibatkan suami baru beli rumah dalam tempoh perkahwinan, tiba-tiba rumah tersebut dijual sebab guarantor dia adalah isteri dia. Bila melalui satu perbicaraan, walaupun isteri ini tidak mengeluarkan satu, tapi mahkamah menganggarkan bahawa sumbangan beliau adalah dari segi guarantor, itu adalah liability beliau. Jadi bila liability itu ada, mahkamah mengisytiharkan harta kepada isteri tersebut 1/8 dan 7/8 lagi kepada suami setelah ditolak segala hutang dan baki, baru diberi 1/8 dengan 7/8. Ada juga dalam kes yang dinyatakan dalam jenayah hukum, seorang isteri nak menuntut harta semencarian sebuah rumah. Tidak dapat. Mahkamah menolak tuntutan tersebut atas alasan seorang suami ini telah membeli sebuah rumah. Rumah maskan syar'i telah ada, tapi dia telah membeli sebuah rumah yang kedua. 100% dibayar oleh suami melalui potongan gaji seorang kaki tangan kerajaan. Isteri tak pernah pergi tengok rumah tu. Tiba-tiba suami meninggal. Isteri nak tuntut rumah tu sebagai harta semencarian. Mahkamah menolak rumah tersebut diisytiharkan sebagai harta semencarian, tidak menunjuk salah satu sumbangan langsung atau tidak langsung seorang isteri tersebut terhadap untuk pemilikan rumah tersebut. Kes-kes itu telah dicatatkan dalam jenayah hukum dan boleh dilihat, boleh dirujuk dan dibuat perbandingan. Apa yang saya sampaikan di sini, siapa yang menentukan kadar ini, sebenarnya apa yang kita bawa kepada mahkamah, kita cuba mencadangkan kepada mahkamah, dan mahkamah menilai, dan mahkamah berdasarkan tafsiran, kefahaman dan penghujaan alasan penghakiman yang dikeluarkan, maka mahkamah memerintahkan keputusan seperti mana yang dirasakan adil dan wajar. Itu biasanya dengan keputusan mahkamah. Jadi saya teruskan. Cik Mat Fuad masih ada di talian? Ada. Okey, sebab gambar tu dah kaku tapi ada suara, tak apa. Kita teruskan lagi. Okey, daripada Ika, isteri Muhammad Fuad. Bagaimana pula bila si suami meninggal dunia, masa tu baru tahu ada isteri lain yang punya anak. Bila menuntut harta semencarian baru tahu selama ini hasil wang tersebut dari isteri kedua. Jadi harta semencarian tu dikira bagaimana? Okey, silakan. Bagaimana bila si suami meninggal dunia, masa itu baru tahu ada isteri lain yang punya anak. Bila menuntut harta semencarian baru tahu selama ini hasil wang tersebut dari isteri kedua. Baik. Kerana kalau dalam soalan ni kita tak berjelaslah apa benda yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan harta semencarian tersebut. Adakah rumah ke, tanah ke, ataupun kedai yang digunakan ke, ataupun hasil-hasil perniagaan yang digunakan ke, yang tak berapa jelas lah. Cuma yang saya boleh nyatakan di sini secara ringkasnya, bila mana suami meninggal dunia, anda kata kalau kita baru tahu adanya isteri pertama dan ada isteri kedua, jadi kedua-dua belah isteri itu sama ada tak, dalam pengetahuan isteri ataupun dalam pengetahuan isteri pertama ataupun tidak, sekiranya kedua-dua isteri itu berjaya membuktikan bahawa kedua-dua isteri itu perkahwinan secara sah dari segi hukum syarak dan juga undang-undang,
maka kedua-dua belah pihak ataupun isteri-isteri yang sedia ada berhak untuk menuntut harta semencarian harta aset yang tersebut yang dituntut lah. Yang pertamanya, kalau kita nak nyatakan harta semencarian, kita kena tahu apa benda aset yang kita nak tuntut. So kita kena jelas aset apa yang kita nak tuntut. Andai kata kalau rumah. So andai kata kalau kedai makan ke ataupun kedai runcit ke, so kita kena detail ataupun kita kena spesifikkan apa benda yang kita nak tuntut. So barulah kita dapat selesaikan bagaimana, apakah yang dalam bentuk sumbangan, yang bentuk yang bagaimanalah yang untuk mahkamah tentukan adakah ini dikira sebagai harta pencarian ataupun tidak. Okey, saya harap jelas sebab cerita pernikah ini adakah sinetron ataupun cerita benar mungkin akan terjadi, tetapi pihak-pihak perlu membuktikan. Sekiranya isu pertama itu mengatakan itu adalah maskan syar'i beliau perlu membuktikan sumbangan tidak langsung. Dalam kes ini, pihak isu pertama ini boleh menuntut sebagai plaintiff dalam kes ini. Manakala pihak isu kedua ini boleh dijadikan sebagai defendant. Defendant ini boleh menuntut balas dalam tuntutan beliau, mengatakan aset tersebut adalah harta beliau, pembayaran beliau, dan beliau juga untuk boleh menuntut sebagai harta semencarian. Yang pastinya dari segi kaedah pembahagian faraid, isteri-isteri ini mempunyai mendapat bahagian faraid 1/8 yang dikongsi berdua. Jadi bakinya adalah pembahagian faraid. Jadi orang yang terlibat dengan ahli waris ini perlu disaman, perlu dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan sama ada persetujuan ataupun tidak, ataupun sekiranya tidak akan melalui satu perbicaraan di hadapan hakim untuk menentukan kadar. Jadi apa yang perlu buat, bawa bukti untuk sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung untuk dinilai dan ditafsirkan oleh mahkamah, insya-Allah. Jadi soalan seterusnya daripada Nur Ain Mat Sujam. Puan Nur Ain Mat Sujam, kalau kereta mula-mula nama saya, sebelum berlaku perceraian dah tukar nama dia, boleh saya tuntut balik? Saya minta tukar sebab kegaduhan saya ada bukti dia berlaku curang dalam kereta. Macam-macam cerita ni kan. Jadi silakan Tuan Mahfad. Baik. Berkenaan dengan kereta yang pada mulanya nama kepada Puan Nur Ain kemudian ditukar kepada suami. Baik, dalam harta semencarian ni yang pertama kita kena pastikan harta ataupun aset yang kita nak tuntut itu adalah kepunyaan ataupun pemilik antara suami ataupun isteri. Itu benda yang perlu dibuktikan pada mahkamah lah. Aset tu milik siapa? Yang pertama, adakah aset tu milik isteri ataupun aset itu milik suami? Andai kata kalau aset tu bukan milik isteri dan bukan milik suami, maka terkeluarlah bukanlah bidang kuasa mahkamah untuk menentukan itu adalah harta semencarian lah. Andai kata kalau tiba-tiba kita tuntut kereta itu atas nama bapa dia ataupun kereta itu atas nama saudara mara dia, so benda tu mungkin akan menjadi satu kesukaran lah untuk kita menuntut sebagai harta semencarian. Jadi yang pertamanya kita kena tentukan aset yang kita tentukan atas nama siapa. Walaupun atas nama suami ataupun nama isteri, itu tidak menjadi masalah. Yang penting suami dan isteri ini adalah orang-orang yang bertikai yang mempunyai hak untuk dalam menuntut harta pencarian. Baik, itu yang pertama kita kena tentukan. Yang keduanya, boleh tuntutlah. Andai kata kalau nama tu salah satu pihak suami ataupun pihak isteri, boleh tuntut tu sebagai harta pencarian. Yang pentingnya kita kena buktikan pada mahkamah yang seperti yang kita sebut tadi, sumbangan-sumbangan apa yang kita keluarkan, sumbangan langsung ataupun sumbangan tidak langsung. Dan yang seterusnya mahkamah akan keluarkan pembahagiannya macam mana. Bagaimana pula harta pencarian itu dibahagikan? Adakah dengan secara bayaran balik ke, secara suluh ke, ataupun secara penjualan ke, secara bahagi dua ke, macam mana ke? Itu bergantung kepada keadaan. Andai kata kalau kita menuntut tu, kita ada perbincangan di antara pihak suami dan pihak bekas isteri. So andai kata kalau ada perbincangan, mungkin mahkamah boleh endorse itu menjadi sebagai satu perintah harta pencarian. Andai kata kalau tidak ada persetujuan, benda ni akan menjadi perbicaraan dan mahkamah akan tentukan berapa bahagian berdasarkan sumbangan pihak-pihak, walaupun nama aset itu telah bertukar daripada nama bekas isteri kepada nama bekas suami. So tidak menjadi masalah selagi mana kedua-dua belah pihak ini yang bertikai. Bukanlah aset itu bukan menjadi milik orang lain lagi. Itu yang perlu jelaslah. Okey, saya cuba tambah sikit untuk pengetahuan umum, pengetahuan awam.
Melalui pengalaman saya, kadang-kadang saya melihat penyataan tuntutan yang difailkan oleh isteri-isteri ataupun bekas-bekas suami ini berkaitan dengan tuntutan atas pencarian. Bila saya melihat seorang bekas isteri ni dia menuntut satu atas pencarian, contohnya rumah tu full nama dia ataupun kereta tersebut full nama dia, jadi dia tak perlulah tuntut sebagai atas pencarian. Jadi dalam tuntutan seorang bekas isteri ini, apabila nak buat satu tuntutan, pastikan harta tersebut adalah milik suami ataupun harta tersebut ada dua nama. Itu baru boleh untuk nak buat dituntutan sebagai atas pencarian. Tapi kalaulah seorang bekas isteri ini ataupun bekas suami ini nak tuntut atas pencarian, harta tu nama dia, nak buat apa tuntut atas pencarian? Kecualilah pihak yang satu lagi memfailkan dalam tuntutan balas, meletakkan aset tersebut perlu dituntut sebagai atas pencarian. Jadi ibarat sekiranya kita memiliki harta tersebut fully nama kita, kita pergi masuk dalam penyataan tuntutan, mengisytiharkan itu atas pencarian dan meletak hak setengah bahagian kepada dia, setengah bahagian kepada kita. Ini adalah salah satu orang kata kelompangan dari segi teknikal macam mana kita nak mengendalikan kes-kes melibatkan harta pencarian dalam mahkamah. Pastikan harta tersebut adalah milikan sebelah sana, baru boleh tuntut atas pencarian. Kalau milikan kita, tak perlu untuk tuntut atas pencarian. Itu adalah harta mutlak kita selagi mana tidak dituntut oleh pihak yang sebelah satu lagi. Ini adalah satu tips dan strategi kes. Jadi saya nak teruskan persoalan daripada anak Ana berkata, kalau dah bercerai dan isteri minta atas pencarian, nama rumah dua-dua pihak tapi yang bayar bulan-bulan si suami. Kereta ada dua. Kereta suami nama suami, kereta isteri nama isteri, tapi sepanjang perkahwinan si suami yang bayarkan kereta isteri dan tiada anak. Adakah harta pencarian dibagikan sama rata 50-50 atau macam mana? Kalau isteri minta dibagi dua dan si suami tak nak bahagi-bahagi, boleh tolong jelaskan? Silakan. Baik. Berkenaan dengan soalan Puan Ana ni, baik. Rumah dua-dua belah pihak atas nama rumah nama atas nama kedua-dua belah pihak, tapi yang bayar bulan-bulan suami. Kemudian kereta ada dua, kereta suami nama suami, kereta isteri nama isteri, tapi sepanjang perkahwinan suami yang bayar kepada isteri. Dan adakah harta pencarian dibahagikan sama rata di 50-50 ataupun macam mana? Baik. Untuk pembahagian harta pencarian ni, dia punya kadar pembahagian, berapa kadar pembahagian dia. Seperti yang disebut oleh Tuan Syazri tadi, mahkamah akan menilai. Yang pertama, mahkamah akan menentukan sama ada harta tersebut menjadi 1/2 ataupun 50-50 bahagian berdasarkan sumbangan pihak-pihak lah. Berdasarkan sumbangan masing-masing. Yang pertamanya kita kena tahu, andai kata kalau dalam tuntutan harta pencarian ni ataupun dalam pertikaian harta pencarian yang kita tuntut, seperti kata contoh tadi, walaupun nama kedua belah pihak tetapi yang bayar suami, sekiranya kalau suami bersetuju dan tidak ada pertikaian berkenaan dengan pembahagian, maka benda tu boleh dibahagikan sama rata ataupun bahagikan 50-50 bahagian. 1/2 dan 1/2 itu tak ada masalah. Dan sama juga macam kereta. Andai kata kalau si suami itu bersetuju, isteri kereta atas nama isteri punya, dan kereta atas nama suami, suami punya. Walaupun yang dibayar itu adalah suami yang bayar bulan-bulan. Tetapi apa akan jadi sekiranya kalau suami tidak ada persetujuan berkenaan dengan pembahagian tersebut? Jadi di sini itulah yang akan terjadi bila tidak ada persetujuan ataupun perbincangan secara damai di antara kedua-dua belah pihak, maka mahkamah akan melihat kepada takat sumbangan pihak-pihak dalam memiliki harta tersebut. Kemungkinan besar andai kata kalau puan bawa kes ini dalam menuntut harta pencarian dan melihat kepada sumbangan suami yang lebih dalam sumbangan langsung, kemungkinan puan tidak mendapat 50-50 lah. Mungkin 1/2 itu mungkin bukan tak mustahil, bukan tak boleh dapat, boleh dapat, tetapi mustahil lah sekiranya kalau mahkamah melihat kepada kadar pembahagian, melihat kepada takat sumbangan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Mungkin puan ada sumbangan tidak langsung, tetapi sumbangan langsung ini banyak dikeluarkan oleh pihak suami. So pembahagian itu mungkin tak akan menjadi 50-50, mungkin akan menjadi sebahagian atau suku 1/2 ataupun 1/4, bagaimanalah, dan itu melihat kepada mahkamah jugalah dan mengikut kepada takat sumbangan yang dikeluarkan. Itu saja. Okey, saya cuba tambah sikit apa yang puan telah maksudkan tadi.
Yang saya nampak puan mengakui bahawa suami yang membayar keseluruhan. Secara tak langsung, mahkamah akan lihat kebanyakan sumbangan yang terbesar adalah suami. Jadi berapa kadar yang perlu puan dapat. Dalam kes Boto Jaafar lawan Boto Jaafar lawan Taha, tak silap saya, dalam kes tersebut si suami ini memberi aset tapi diusahakan dengan si isteri ini. Isteri ini apabila mengusahakan bersama-sama dan keputusan mahkamah, iaitu salah satu kes yang pertama berkaitan dengan harta pencarian, mahkamah membenarkan Boto ini mendapat 1/3 bahagian. Maknanya mahkamah jelas aset itu diperoleh oleh suami beliau, seperti mana akuan yang dibuat oleh puan tadi. Dan satu lagi tips kepada penonton-penonton FB Live ini, kalaulah biasanya saya apabila saya mewakili klien, apabila nak tuntut harta pencarian berkaitan dengan kenderaan, seperti mana yang puan maksudkan tadi, kalau kenderaan tersebut telah dijelaskan hutang, okey, fine. Tapi kalau kenderaan tersebut masih berhutang, saya jarang mengarahkan anak guam saya untuk menuntut aset tersebut. Sebab pada hari ini, harga kenderaan lebih murah daripada harga yang masih loan di bank. Contohnya kita kata harga sebuah Proton Saga, harga di loan di bank masih ada 26,000, tapi value dia hanyalah lebih kurang dalam 14,000 ke 15,000. Jadi bagaimana dengan hutang tersebut? Adakah hutang tersebut perlu dibahagi dengan harta pencarian? Ini perlu diingatkan. Bagi kalaulah perkara itu ada hutang, jangan tuntut. Tapi kalau benda tu boleh mendatangkan hasil ataupun hak kepada puan, silakan untuk tuntut. Okey, jadi kita teruskan soalan seterusnya. Malam ni kita cuba raikan soalan. Walaupun tiada gambar bergerak daripada pihak Tuan Ahmad Fuad, sebab kita nak kawal daripada teknikal malam ni, insya-Allah. Daripada Tuan Zainal Samun. Okey, salam. Siapakah yang berhak tinggal di rumah yang telah diputuskan oleh mahkamah sebagai harta pencarian hingga perintah mengikut ketentuan mahkamah? Jika satu pihak yang tinggal di rumah tersebut, bagaimana satu pihak lagi untuk mendapatkan haknya? Silakan. Baik. Silakan Tuan Mahfud. Kalau saya faham berdasarkan soalan ini, yang mana tuntutan harta pencarian ini masih lagi berlangsung lah, belum lagi dapat perintah mahkamah dalam kes induk, dan siapakah yang berhak untuk duduk dalam rumah tersebut selagi mana tidak ada perintah induk. Itu yang saya faham lah. Kalau sebetulnya diputuskan oleh mahkamah sebagai harta pencarian hingga perintah mahkamah dilaksanakan, kita tetap tinggal di rumah. Baik, sekiranya kalau tidak ada mana-mana perintah mahkamah berkenaan dengan makna, seperti salah satu contohnya, kes tuntutan harta pencarian ini mengambil masa yang lama, dan siapakah yang berhak duduk dalam rumah tersebut. Jadi di dalam tempoh tersebut, siapakah yang berhak dalam duduk dalam rumah tersebut, dia bergantung kepada pihak-pihak lah. Andai kata kalau pihak isteri yang menuntut kepada pihak suami, ataupun harta pencarian itu masih lagi dalam proses yang berjalan, jadi salah satu pihak boleh memohon, dia ada dalam teknikal undang-undangnya, dia ada satu permohonan mencelah untuk dalam tempoh keputusan induk itu dikeluarkan, kita boleh mohon mencelah untuk menentukan siapakah yang berhak untuk duduk dalam rumah tersebut lah. Itu andai kata kalau teknikal undang-undangnya lah. Jadi andai kata kalau siapa yang mohon tu, siapa yang nak duduk tu kena mohon lah. Andai kata kalau keperluan utama kepada isteri dan anak-anak, so berikan kepada isteri dan anak-anak. Andai kata kalau keperluannya lebih kepada suami dan anak-anak, so mahkamah akan menentukan ataupun mengeluarkan satu perintah sementara untuk siapa yang duduk sementara kes induk ini diputuskan. Itu yang saya faham dalam soalan tu. Ke ada soalan? Okey, jadi kalau ikut dari tambahan sikit, itu adalah satu proses yang boleh dibuat oleh pihak suami atau isteri mohon mencelah, sebab masing-masing tak boleh nak bincang dah. Masing-masing tak dapat kata sepakat. Jalan yang terakhir untuk perbicaraan atas pencarian ini mungkin boleh kemukakan injunksi di mahkamah untuk aset tersebut di-freeze-kan, ataupun mohon mencelah bagi mahkamah menentukan siapa yang perlu berada di rumah tersebut sehingga aset dijual dan tak dibagi kedua. Ada juga kaedah yang digunakan,
siapa yang tinggal di rumah tersebut hendaklah membayar sewa. Jadi aset itu setengah bahagian. Bila setengah bahagian, jadi bapa tu yang duduk di situ kena bayar 200. Mungkin dari segi itu dia ada kontra, dan perkara ini hanya dibicarakan di peringkat mahkamah tinggi dan mahkamah berdasarkan hujah peguam dan dokumen-dokumen yang dikemukakan berdasarkan anak guam pihak bersalah tinggal di rumah tersebut. Mungkin mahkamah mengenakan bayaran dan telah ada keputusan-keputusan sedemikian. Sekiranya duduk di situ, bayaran sewa sekian daripada tarikh sekian telah ada dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Itu adalah berdasarkan kebijaksanaan peguam yang mengendalikan kes-kes tersebut, insyaAllah. Jadi kita teruskan soalan lagi. Okey, daripada Tuan Hafizuddin Wahid. Salam Tuan, berkaitan harta yang dibanjurkan dalam tempoh perkahwinan, contohnya ada kebun sayur dan hasil tanamannya dijual. Jadi apa yang boleh dituntut sebagai harta pencarian? Itu adakah hasil daripada jualan atau nilai semasa tanah kebun tersebut? Silakan. Baik, Tuan Hafizuddin Wahid. Baik, Assalamualaikum. Berkenaan dengan isu ini, sama ada seperti mana kalau kita boleh buat datang contoh dalam kes ini, tanah pertanian yang ada kebun sayur dan hasil tanamannya dijual. Jadi apakah yang boleh dituntut sebagai harta jualan? Adakah hasil jualan itu ataupun nilai semasa tanah kebun itu? Baik, di sini kita kena tengoklah. Anda kata kalau harta semencarian itu yang kita masukkan ke dalam tuntutan pada mahkamah, aset tersebut semata-mata berkenaan dengan material ataupun dengan semata-mata dengan fizikal tanah tersebut saja yang kita nak tuntut, ataupun kita nak tuntut sekali dengan hasil jualan. So anda kata kalau kita nak tuntut sekali dengan hasil jualan, kita kena pastikanlah dia punya berapa jumlah dia. Benda tu dah ada satu jumlah yang tetap dan benda tu benda yang tidak berubah. Seperti mana contoh, kalau hasil jualan tersebut, hasil pertanian tersebut yang dijual oleh hasil daripada kebun sayur, hasil jualan tersebut disimpan dalam satu akaun bank yang mana pihak-pihak tahu, suami dan isteri tahu hasil jualan tersebut disimpan dalam satu akaun, ataupun hasil jualan tersebut ditukarkan kepada dalam bentuk material emas ataupun sebagainya yang kita tahu benda tu tidak berubah lagi. Benda tu masih lagi tidak digunakan oleh mana-mana pihak. So benda tu boleh kita tuntut. Kalau contoh hasil tersebut diletakkan ke dalam akaun, so benda tu hasil jualan tu kita boleh tuntut. Tetapi anda kata kalau hasil jualan tersebut memang kita gunakan sebagai kegunaan harian, jadi itu menjadi satu kesukaran lah untuk kita buktikan pada mahkamah berapa hasil jualannya dan adakah benda tu masih lagi wujud bila mana tuntutan itu kita tuntut di mahkamah. So anda kata kalau kita tuntut benda yang dah digunakan untuk kegunaan keluarga, contoh hasil tersebut digunakan untuk membeli barang basah, barang dapur, barang dan sebagainya. So benda tu mungkin agak sukar untuk mahkamah menentukan peratusan dan pembahagian bahawa itu adalah harta pencarian. Tetapi yang boleh ditentukan yang secara jelasnya aset semasa, iaitu tanah tersebut, kita boleh orang kata mahkamah boleh secara mudahnya untuk menentukan pembahagian kadar. Tapi hasil jualan tersebut, anda kata kalau hasil jualan tersebut tidak tetap dan berubah, mungkin menjadi kesukaranlah untuk bukan sahaja kepada mahkamah untuk menentukan, tapi sukar juga untuk pihak-pihak nak menentukan pembuktian hasil dia, berapa jumlah dia dan sebagainya. Itu sajalah setakat pengetahuan saya. Okey, seterusnya soalan daripada Cenor Ayuni. Kita raihkan soalan. Salam Tuan, sekiranya masa dalam tempoh perkahwinan 12 tahun, berapa yang isteri perlu tuntut? Jumlah kos sebuah rumah lebih kurang 300k sebuah rumah, dikira jumlah harga dulu atau harga rumah sekarang? Bayaran bulanan tolak gaji suami, rumah itu atas nama suami. Silakan. Baik. Berkenaan dengan sebuah rumah dan perkahwinan 12 tahun dan rumah tersebut berharga lebih kurang 300k. Baik, dalam tuntutan harta pencarian ini, kebiasaannya dalam sebuah rumah, kebiasaannya bila nak menentukan dalam harta pencarian, kebiasaannya peguam ataupun sekiranya kalau puan pakai peguam akan membuat satu nilaian semasa. Yang mana kalau dulu kita beli 300k, tak semestinya ada harga hari ini 5 tahun akan datang ataupun 12 tahun akan datang sama juga 300k. Dia mungkin dah meningkat sekali ganda ataupun 2 kali ganda. So anda kata kalau puan masukkan ke mahkamah
dengan nilaian hanya 300k, mungkin puan akan dapat hanya 300k itu saja. Tetapi sedangkan harga semasa lebih daripada itu. Itu yang kita kena tahu. So anda kata kalau kita menuntut suatu aset yang berubah mengikut peredaran masa, dia punya nilaian dia, kita kena buat nilaian semasa dan barulah kita buat tuntutan ke mahkamah. Dan dalam nilaian semasa tu kita kena tengok juga daripada awal perkahwinan dan sampailah bila mana berlaku perceraian. Anda kata kalau kita berkahwin 12 tahun dulu, tetapi selepas 12 tahun kita tak tuntut. Tahun 2020 kita tak tuntut atas pencarian, kita bercerai 2020. Tapi 2025, 2030 baru kita tuntut atas pencarian. So nilaian rumah tu hanya dikira dalam mana tempoh daripada hasil perkahwinan, daripada rumah tu dapat dalam tempoh perkahwinan sampailah perceraian tu berlaku saja. Nilaian semasa tu buatlah. Kalau dia berkahwin tahun 2010, dia bercerai tahun 2020 dan rumah tersebut dapat tahun 2010, so rumah tu akan dinilai daripada awal perkahwinan sampailah perceraian tu berlaku pada tahun 2020, iaitu nilai semasa pada harga tahun 2020. Anda kata kalau dia baru tuntut 2030, mahkamah kebiasaannya lah nilaian 2030 dia akan diambil kira, tetapi dia akan ambil kira pada mana waktu tempoh perceraian tu berlaku. Itu kena faham bahawa nilaian semasa itu penting untuk kita menuntut harta pencarian dan untuk mahkamah mudah untuk memberikan pembahagian yang bagaimana, berapa pembahagian berdasarkan sumbangan pihak-pihak. Okey, dari segi kesimpulan daripada Puan Cenor Ayu ni tanya ni, saya boleh simpulkan kata Puan ada merit untuk tuntut atas pencarian, tapi Puan dah jelaskan rumah tersebut atas nama suami dan bayaran gaji tersebut atas nama suami. Sumbangan Puan adalah sumbangan yang tidak langsung yang perlu dibuktikan kepada mahkamah dan berdasarkan nilaian pasaran terkini, bukan masa kita beli 312 tahun yang dulu. Jadi apa yang Puan perlu memasukkan dalam tuntutan yang seperti mana kata oleh Tuan Ahmad Fuad tadi, dapatkan carian kata nilaian terhadap aset rumah tersebut pada ketika itu, selepas daripada perceraian. Tapi sekiranya selepas 5 tahun 6 tahun akan datang, walaupun nilaian tu ada, dia setakat pada hari itu sahaja, bukan aset itu berlanjutan 5 tahun 6 tahun akan datang. Ini kena jelas dan apa yang kita katakan pada malam ini adalah pandangan peribadi kami sendiri dan berdasarkan pengalaman kami sendiri. Pandangan perbezaan peguam antara satu peguam adalah berbeza-beza. Cuma apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil kendalian kes yang kita wakili, insyaAllah. Jadi soalan seterusnya, ada lagi 2 soalan, insyaAllah saya rasa dah memenuhi soalan-soalan yang saya perlu tanya pada malam ni. Jadi penonton kita telah tanya dan terus like page saya, insyaAllah. Daripada Muhammad Asri juga, Tuan Muhammad Asri, Assalamualaikum Tuan, saya ada soalan. Dia itu berkaitan dengan harta secara langsung lagi. Contohnya si suami menyediakan 2 kereta, satu dibayar deposit dan sehingga habis, tapi nama kedua, nama isterinya sebagai garanti semasa pinjaman dan habis dilunaskan di bank, dan sebuah lagi dibayar cash sebagai contoh menggunakan duit suami dan isteri dalam pembelian tetapi dibayar semula oleh suami. Apa yang isteri contoh 13k suami bayar dan 1k isteri bayar. Selepas itu suami bayar balik hutang dibayar. Mungkin ada sambungan di bawah tu. Dia macam ada perkongsian berhutang dan membayar hutang. Silakan Tuan Ahmad Fuad. Baik. Secara kesimpulannya saya buat daripada soalan yang ini, dia simple je harta pencarian ni. Yang penting kita kena tahu sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung lah. Kalau kita katakan yang di sini berkenaan dengan harta ataupun sumbangan secara langsung, andai kata kalau suami itu adalah penyumbang utama, maka dia berhak lebih dalam tuntutan harta pencarian tu. Yang mana anda kata kalau dibawa kepada mahkamah, tuntutan tu mungkin akan dapat lebih. Tetapi anda kata kalau isteri itu hanya sekadar nama ataupun isteri itu diletakkan nama sebagai aset, itu tidak menjadikan ianya sebagai aset penuh lah. Tetapi mahkamah akan lihat juga takat sumbangan. Dan anda kata kalau walaupun isteri menjadi guarantor ke apa ke, mahkamah akan tengok juga sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Dan saya boleh kategorikan dalam soalan ini, saya simpulkan bahawa kebanyakannya sumbangan langsung ni dibayar oleh suami dan sumbangan tidak langsung ni berbalik kepada isteri. Dan benda ni kemungkinan anda kata kalau kita tengok pembahagian tu, kita akan dapat lihat lah mungkin isteri akan dapat lebih kurang daripada bahagian daripada suami berdasarkan sumbangan yang telah dinyatakan.
Okey, saya jelas dah. Okey, seterusnya soalan terakhir. Mungkin soalan terakhir pada malam ini insya-Allah. Daripada Puan Erni Wadini. Assalamualaikum tuan. Adakah bekas isteri ada hak untuk menuntut harta pencerian walaupun rumah tersebut nama bekas suami yang bulanan dipotong gaji dan bekas isteri ada membuat sumbangan terhadap rumah tersebut, contoh membuat renovation rumah tersebut. Silakan. Baik. Secara kesimpulannya bahawa isteri tu ada hak lah dalam menuntut harta pencarian tu. Walaupun rumah tu atas nama suami dan walaupun bulanan itu dibayar atas nama suami, seperti yang kita nyatakan, dia akan berkisar, harta pencariannya akan berkisar dengan sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Yang mana kalau kita lihat suami ada buat sumbangan langsung, yang mana atas rumah itu atas nama suami dan dipotong gaji atas nama suami, dan isteri juga terlibat sumbangan secara langsung, iaitu dengan membuat renovation lah, yang mana renovation itu kos itu dikeluarkan oleh pihak isteri. So itu juga dinilai sebagai sumbangan langsung dan berbalik kepada pembahagian berapa kadar dia akan berbalik kepada mahkamah juga dalam menentukan pembahagian langsung dan pembahagian tak langsung. Okey, saya harap jelas kalau ada apa-apa persoalan mungkin boleh terus ke inbox saya untuk berbincang lebih lanjut ataupun terus kepada Tuan Fuad untuk berbincang lebih lanjut. Dan akhir kalam pada malam ini saya bagi dalam masa 30 saat untuk menggulung perbincangan berkaitan dengan harta pencarian kita pada malam ini. Silakan Tuan Fuad. Gambar memang tak keluar dah kan? Gambar memang tak keluar ya. Okey, teruskan. Baik, tak apa. Untuk penggulungan harta pencarian ni, kita kena fahamlah harta pencarian ini adalah sebuah harta yang sumbangan yang harta yang kita dapat dalam tempoh perkahwinan di antara bekas suami dan juga bekas isteri. Jadi secara kesimpulannya, kebanyakan anda kata kalau kita lihat di dalam mahkamah ataupun kes-kes dalam harta pencarian ni, salah satu pihak ni ada usaha untuk menafikan hak masing-masing. Suami ada usaha menafikan hak si isteri dan isteri ada menafikan hak ke suami. So kita kena tahu bahawa harta pencarian ni walaupun ianya bukanlah disebut secara jelas berkaitan dengan dalil-dalilnya berkaitan dengan harta pencarian, tapi ianya menjadi satu hukum syarak yang dibolehkan ataupun yang dibenarkan berdasarkan hukum syarak lah. Jadi kesimpulannya yang saya boleh katakan, walaupun kita menuntut harta pencarian, jangan ada usaha untuk kita menafikan sumbangan salah satu pihak yang lain, yang mana kita menafikan sumbangan yang tu. Cukup sekadar kita menyatakan sumbangan kita dan kita buktikan pada mahkamah. Dan yang seterusnya, sekiranya kalau tidak dapat dibuktikan kepada mahkamah, itu bergantung kepada mahkamah. Yang mana kalau kita tahu dalam mahkamah ni, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Anda kata kalau kita yang mulakan tuntutan, kita kena menyatakan apa kita punya sumbangan. Tetapi jangan ada usaha untuk kita menafikanlah bahawa kita menafikan secara langsung, untuk menafikan bagi untuk mendapatkan kita 100% harta pencarian itu adalah hak kita. Maka itu adalah suatu benda yang berbalik kepada mahkamah, yang mana kita kena meletakkan hak kepada yang berhak lah. Walaupun isteri itu ada sumbangan yang sedikit, tetap ianya sebagai sumbangan, dan walaupun suami itu ada sumbangan yang banyak, tidak menyatakan bahawa isteri itu tidak ada sumbangan langsung lah. Wallahu a'lam bishawab. Okey, terima kasih kepada Tuan Ahmad Fuad. Beliau juga merupakan rakan kongsi saya dan ketua cawangan bagi Syazal Khairi Mustafa and Associate di Melaka, insya-Allah. Beliau banyak bawa kes di Melaka dan di Johor, dan saya pada malam ini saya memohon ribuan kemaafan kerana terdapat gangguan teknikal yang di luar kawalan saya. Dan pada malam ini mungkin Tuan Ahmad Fuad terpaksa bagi stay dia punya gambar untuk mengeluarkan dia punya suara juga supaya gangguan tidak berterusan. Dan apa yang saya katakan pada malam ini, apa yang kita cuba huraikan pada malam ini, seperti mana yang saya katakan tanpa prejudis, itu adalah pandangan peribadi kami sendiri dan pandangan berdasarkan pengalaman kami sendiri, dan pandangan perbezaan peguam di antara peguam satu sama lain itu adalah berbeza. Mungkin pandangan di kalangan hakim juga adalah berbeza. Ini adalah hasil daripada pengalaman kami sendiri untuk yang kami berhujah pada malam ini. Jadi saya mohon ribuan kemaafan sekali lagi kerana pada malam ini visual kurang memuaskan, dan supaya saya harap apa yang kita sampaikan ini dapat
sampai insya-Allah, dan segala yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang buruk dan silap kata, terlanjur bicara itu adalah kelalaian dan keburukan diri saya sendiri dalam mengendalikan program pada malam ini. Dan jumpa lagi pada malam esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad. Dan terima kasih semua.